Kita terus saja ke fokus utama hari ini untuk membincangkan mengenai sambutan Hari Guru yang disambut setiap 16 Mei, dan untuk membincangkan lanjut mengenai perkara ini kami bawakan ke studio Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Sufaat Tumin. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama Nasional 1 hari ini. Baiklah, Datuk, semua umum mengetahui bahawa 16 Mei adalah hari menyambut Hari Guru. Kenapa 16 Mei dipilih? Dalam banyak-banyak tarikh, kenapa 16 Mei dipilih? 16 Mei tahun 1956 ni sebenarnya adalah merupakan tarikh yang cukup bersejarah lah. Kerana pada masa itu laporan Razak telah diiktiraf sebagai dasar pelajaran kebangsaan lah. Di mana masa itu kita dasar ini telah memperkenalkan tentang penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar. Kemudian kita menekankan kepada aspek perpaduan dan juga menyediakan modal insan untuk negara. Jadi oleh kerana 16 Mei ini merupakan tarikh di mana dasar pelajaran kebangsaan mula diperkenalkan, maka kita telah memilih tarikh 16 Mei itu sebagai tarikh sambutan Hari Guru, dan dia sebenarnya bermula pada tahun 1972. 70 adalah pertama kali diadakan. Kali pertama. Jadi kita sekarang menyambut kali yang ke-43 lah. Okey. Baik, pada tahun ini tema Hari Guru adalah Guru Pencetus Kreativiti Penjana Inovasi. Apa relevannya tema pada tahun ini dengan peranan wadah guru dalam sistem pendidikan masa kini, sistem dan juga cabaran-cabaran yang dihadapi oleh para guru sendiri? Pertamanya kita kena melihat keperluan semasa lah. Sebenarnya kita sekarang berada dalam abad ke-21, iaitu satu abad yang di mana memerlukan modal insan yang mempunyai ciri-ciri tertentu lah. Antaranya kita nak modal insan yang boleh mempunyai kemahiran berfikir, khususnya dari segi aspek mereka boleh berfikir secara kreatif. Yang keduanya mereka boleh berfikir secara kritis, dan juga ini dikaitkan juga dengan pelan pembangunan pendidikan kita, di mana kita hendak melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kemahiran berfikir, khususnya kemahiran berfikir aras tinggi. Itu yang kita panggil kebat. Kebat atau HOTS. Kebat kemahiran berfikir aras tinggi di kalangan pelajar-pelajar kita, supaya mereka standing dan mereka dapat menyesuaikan dengan keperluan abad ke-21, di mana pada dalam era ini kita hendakkan pelajar-pelajar yang boleh berdaya saing, khususnya mereka menjadi modal insan yang berasaskan kepada kemahiran berfikir itu. Maknanya dia misalnya dia boleh menjadi orang yang kreatif, orang yang inovatif. Maknanya kita hendak creative based ekonomi itu. Maknanya pelajar-pelajar kita hendak warga yang boleh bersaing di peringkat global. Dan juga kita boleh meletakkan taraf pelajar kita ini standing dengan negara-negara di dunia yang maju. Dan sebab itu relevan kita punya tema itu, iaitu berkaitan guru pencetus kreativiti dan penjana inovasi, itu sesuai lah untuk kita gerakkan pada tema Hari Guru ini, kerana kita hendak supaya guru-guru semua menghayati. Dan juga bukan saja menghayati, tapi mereka sedar dan mereka faham, dan juga mereka mahu, dan seterusnya mereka boleh melaksanakan kaedah pengajaran dan memberikan pendidikan kepada pelajar-pelajar, supaya kita dapat melahirkan pelajar-pelajar yang boleh berfikir secara kreatif dan inovatif. Jadi yang penting kita perlu mereka kreatif dulu, dan bila pelajar-pelajar ini kreatif, maka pelajar-pelajar boleh menjadi inovatif, dan seterusnya mereka boleh merupakan pencipta. Akan datang kita nak menjadikan mereka pencipta, bukan lagi pengguna saja. Dan kalau kita nak jadi negara maju, kita harus menghasilkan modal insan yang boleh menghasilkan produk-produk yang boleh bersaing di peringkat antarabangsa. Bukan hanya kita menggunakan hasil-hasil daripada negara-negara lain. So sebab itu guru-guru kena menguasai ini aspek kemahiran. Bagaimana mengajar murid-murid berfikir kepada pemikiran aras tinggi. Misalnya termasuk kaedah menyoal,
kaedah dia pengajarannya dan bahan-bahan yang diberikan kepada murid dan kaedah bagaimana murid-murid ini belajar dan sebagainya. Baik, sempena sambutan perayaan Hari Guru ke 2014 yang seperti yang Datuk katakan tadi sudah 43 tahun menyambut perayaan Hari Guru. Jadi apakah keistimewaannya sambutan pada kali ini? Jadi tadi sebelum kita bersiaran kita ada melihat tadi visual iaitu di PRVTC mengadakan pameran-pameran. Jadi selain pameran-pameran yang sedang diadakan sekarang, mungkin ada acara lain yang agak istimewa pada sambutan kali ini. Untuk makluman, kita sebenarnya telah memulakan sambutan Hari Guru ini bermula pada 30 April yang lalu, di mana kita telah mengadakan pelancaran Hari Guru supaya memberikan awareness ataupun kesedaran bahawa maknanya Hari Guru sudah hampir, di mana kita mewawarkan tentang tema, kita mewawarkan tentang lagu tema dan juga kita melancarkan Twitter dan sebagainya. Jadi itu telah dibuat pada 30 April yang lalu di Sekolah Menengah Sains Selangor. Kemudian kita juga memulakan dengan pada 8 hari bulan di mana kita mengadakan tahlil dan solat hajat. Jadi ini satu kesempatan kita memberikan sebagai satu tanda bahawa kita meraihkan dengan mendapat keberkatan. Mudah-mudahan keberkatan majlis ini dan juga kita mendoakan agar guru-guru kita yang telah berhemat dulu ataupun yang sedang berhemat diberikan petunjuk dan hidayah supaya mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dan juga kita mungkin juga samping itu juga kita pada 14 hari bulan kita telah memulakan dengan pelancaran festival Hari Guru di mana festival ini berlangsung daripada 14 hingga 16 hari bulan dan dalam festival ini kita mengadakan berbagai-bagai pameran lebih kurang kita ada 150 booth yang kita sediakan untuk pameran dengan kerjasama dengan syarikat swasta utusan Malaysia dan kita selain daripada pameran itu juga kita mengadakan pertandingan-pertandingan seperti pertandingan mewarna dan sebagainya. Kemudian kita juga mengadakan dipanggil micro teaching. Micro teaching ini yang satu keistimewaan ialah kita menunjukkan bagaimana seorang guru mengajar 4-5 orang murid itu bentuk pengajaran futuristik. Menggunakan berbagai-bagai alat teknologi, seperti teleconferencing dan sebagainya. Jadi kita nak menunjukkan bagaimana pendidikan ini pada masa kini dan masa depan berlangsung dengan berdasarkan kepada teknologi ini. Itu dalam pameran. Kita juga ada terowong masa misalnya untuk melihat apa berlaku dalam pendidikan sebelum ini, masa kini dan masa hadapan. Dan juga kita ada melancarkan buku, misalnya buku 100 judul buku yang karya guru. Karya guru sendiri. Ini memberikan apa yang kita katakan penghargaan kepada guru-guru kita yang telah menghasilkan karya-karya. Dan juga kita mengadakan pameran seni visual kepada ini juga hasil karya guru. Sebab seni ini juga adalah unsur kreatif. Jadi kita menerapkan itu bahawa kreativiti itu terselah dalam bentuk seni visual misalnya. Okey. Baiklah, harapan Datuk sempena Hari Guru tahun ini mungkin sedikit ucapan kepada guru-guru yang bakal menyambut Hari Guru iaitu esok ataupun kepada mereka yang ingin menjadi seorang guru. Jadi pertamanya kepada guru-guru yang sedang berkhidmat saya mengucapkan selamat Hari Guru dan saya mengharapkan mereka terus berjuang. Walaupun kita faham semakin hari cabaran menjadi guru ni semakin besar. Macam-macam cabaran terutamanya cabaran dari segi harapan masyarakat, cabaran daripada segi mungkin pelajar-pelajar kita yang mungkin sekarang lebih terdedah berbagai-bagai pengaruh dan sebagainya. Dan kaedah-kaedah guru-guru harus berhadapan dengan bagaimana menangani pelbagai kerenah pelajar-pelajar ini dengan kebijaksanaan dan keterampilan yang sentiasa perlu berubah mengikut kesesuaian masa. Dan juga kepada guru-guru, bakal-bakal guru, saya ucapkan selamat
selamat datanglah ke arena profesi keguruan ini. Tapi diharapkan harus menyediakan diri dengan lengkap semasa dalam latihan. Lengkapkanlah diri dengan berbagai-bagai kemahiran, ilmu dan juga meningkatkan kebolehan dan juga meningkatkan sikap yang untuk membantu mendidik anak bangsa. Dikirakan perguruan sekarang ini agak mencabar Ya, memang bukanlah kita katakan sekarang tapi memang dulu pun mencabar. Tapi cabaran-cabaran itu berubah mengikut masa, terutamanya dari segi cabaran untuk memberikan kemahiran-kemahiran yang baru. Misalnya kalau kita dalam falsafah, dalam kita punya transformasi pendidikan, misalnya kita nak menekankan kepada vocational misalnya. Itu jadi guru-guru bagaimana kita nak melahirkan pelajar-pelajar yang mahir. Itu satu. Kemudian kita nak menekankan kepada etika dan kerohanian misalnya. Dan kita nak menekankan kepada jati diri, semangat patriotik kepada murid-murid. Dan bagaimana nak melahirkan pelajar yang boleh memimpin dan sebagainya. Jadi cabaran-cabaran itu bukan saja cemerlang dalam bidang akademik, tapi nak melahirkan pelajar yang holistik. Ya. Okay, terima kasih banyak Datuk Sufa Tumin, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Kerana Sudi Bersama Nasional 1 hari ini.